Okey, kita bersama dengan tetamu. Wah, sembang bukan main. Sampai terlebih masa dah. Sembang kita pula yang lebih. Selamat datang ke Asyik FM. Terima kasih Kak sudi berkunjung. Ya Allah, ya Tuhanku. Terima kasih. Selamat berpuasa. Kalau kita baca kan. Inilah kita depan-depan. Itu dia orang wajahnya. Je. Kawan-kawan live. Kita ada live Facebook juga, Kak. Okey, terima kasih kepada Asyik FN yang menjemput saya untuk berkongsi pengalaman sedikit lah. Pagi inilah saya masa amat bangga lah sebenarnya kan. Dah lama juga tak masuk Wisma Radio ni. Silakan Ima. Kita bersama dengan nak panggil Kak ke Puan ni? Akak lah pada saya. Kita lebih mesra lah. Kita nak lebih mesra. mesra. Okey, bersama dengan Kak Jamilah Ujang. Okey. Nama tetap menggunakan nama yang ni ke ataupun ada nama pena yang lain? Okey, untuk story-story saya dalam majalah, saya memang menggunakan nama asal lah orang kata. Jamilah Haji Bujang. Memang menggunakan nama asal lah, Jamilah Haji Bujang. Pasal itu pesanan arwah bapak saya dulu. Kan apa-apa untuk penulisan jangan pakai nama samaran lah. Tetapi dalam saya juga penulis novel sebenarnya. Novel? Alamak. Saya juga Habis. Tapi oleh kerana banyak sangat novel saya hasilkan, saya adalah penulis novel untuk novel-novel kanak-kanak dan remaja di Malaysia. Remaja Kak? Remaja di Malaysia. Remaja purba. Kan kalau orang kata jumlah novel pun dah pada saya banyaklah 540 naskah. 540 naskah lah sepanjang 12 tahun saya berkecimpung dalam bidang penulisan. Okey. Mungkin ramai. Okey, kita nak memulakan. Kita yang lebih boleh Kak Jamilah perkenalkan diri akak. Jadi macam mana sebenarnya akak boleh terlibat juga bermulanya Alkisah bermula dari awal tu. Okey, saya ni nama tadi dah tahulah kan, Jamilah Haji Bujang lah. Saya ni anak orang asal Pantai Dalam lah. Yang mana Pantai Dalam ni sebenarnya dibuka oleh monyang saya sendirilah. Haji Tengku Haji Rancak bin Tengku Istanbul lah 1851. 1851. So maknanya saya rasa mungkin daripada orang kata ada salah siapa keluarga macam tu. Jadi minat menulis saya ni muncul daripada saya darjah 6 lagi. Saya dah start menulis untuk surat khabar. Masa tu berita harian lah. Berita harian. Tingkatan 1 pun saya dah mula menulis untuk akhbar-akhbar di sinilah, maknanya bidang-bidang cerpen, puisi masa tu. Dan diteruskan lagi bila saya masuk ke Universiti Sains Malaysia. Saya memang ambil untuk penulisan kreatif lah di bawah Profesor Datuk Shah Nun Ahmad dan Puan Fatimah Busu. Itu nama yang memang kita faham lah kan, bukan calang-calang. Bukan besya-besya. Okey. Kemudian saya bermula dengan editor kanan bahasa Melayu. Dan masa tu saya dah start menulis orang kata novel kanak-kanak dan remaja ni lah. Jadi novel kanak-kanak dan remaja. Jadi adakah benda ni serentak ataupun akak akan pilih permulaan akak tu daripada kanak-kanak dunia kanak-kanak lah. Yang mana masa dunia kanak-kanak remaja ni saya saya memang berminat dengan cerita-cerita yang berbentuk pengajaran. Kan pengajaran lah. Itu di bawah asuhan Profesor Datuk Shah Nun Ahmad sendiri kan. Tetapi menulis selama 12 tahun sehingga akhirnya pada tahun 2011 saya kehilangan anak bongsu saya lah, Kebah Farin lah. Anak saya ni dia ada jantung. So selepas 2011 saya idea untuk menulis novel tu dia jadi makin tumpul. Dan bermula 2012 lah saya baru memulakan minat saya dalam bidang penulisan misteri. Mistik dan misteri ni lah. Yang ni maknanya dikira untuk ramai yang nak tahu tu majalah apa ni, majalah misteri tu apa sebenarnya tu. Cuba kau kita majalah apa tu. Saya rasa kalau saya sebut nama majalah ni, insya-Allah ramai yang tahu ni. Betul. Majalah paling top lah saya rasa daripada tahun 70-an, 80-an, 90-an sehinggalah dia orang kata dia berakhir pada tahun 2015 2016 lah. Saya menulis untuk majalah Mastika, terbitan Utusan Malaysia. Kemudian saya menulis juga untuk ruangan misteri dan mistik di Mingguan Wanita. Mingguan Wanita tu pun hebat juga majalah tu sebenarnya. Betul. Kebanyakan kaum ibu saya rasa memang kenal lah majalah ni.
Dan satu lagi majalah yang ni orang lelaki memang akan tahulah. Kaki pancing iaitu majalah Umpan. Dia kata tolak bini kedua. Majalah tu dulu yang dia tengok dulu. Amboi. Kak Jamila macam mana dapat sumber orang kata nak menjadikan mistik atau mastika tu kan dia punya yalah konten dia tu macam mana Kak sikit kita pun adakah pengalaman ke ataupun mungkin yalah sumber-sumber bagaimana Kak cerita sikit mimpi pengalaman akak kerja lah ketika itulah mimpi sebenarnya kebanyakan story yang saya dapat ni sebenarnya adalah hasil daripada macam contohnya kita ada orang kata apa peminat yang akan memberitahulah perkongsian pada peminat lah tetapi dalam bidang apa ni penulisan ni kita tak boleh terima bulat-bulat orang cakap kan contoh saya jumpa Pontianak Kak contohnya kan Kak dekat rumah saya ada apa ni pocong Kak contohnya kan bukan semua cerita-cerita apa ataupun maklumat kita dapat tu betul sebenarnya secara rumus lah maknanya jadi kita kena buat orang kata penelitian dulu cerita dia ditapis dulu dan andai kata kita tengok okey betul ni cerita ni maknanya seterusnya adalah kita akan berjumpa dengan apa ni kita punya pemberi maklumat ni ada dari situlah kita bermulalah kita punya olahan penulisan kita jadi saya sebenarnya untuk Mastika sendiri saya dah berjalan satu Malaysia sebenarnya mencari bahan lah bukanlah orang kata tunggu telefon bunyi tak ada maknanya perlu menjejaki perlu mencari kadang-kadang 4 hari 3 malam saya keluar untuk mencari bahan je pasal tempat dia bukan orang kata kat Kelompoh je kadang-kadang dekat katakan pernah masuk Gunung Ledang di dalam pedalaman alamak Gunung Ledang bila cakap Gunung Ledang kan jangan cakap dekat bawah Gunung Ledang kena panjat sampai ke atas panjat jangan ajak lali itu contohlah jangan maknanya kita bukan sekadar kita duduk dekat rumah orang telefon hello Kak ini kita tak ada kita akan bergerak ke tempat yang tempat orang kata tempat kejadian kita check kita interview orang tua-tua contoh macam dekat Baling itu kan dekat Baling saya ingat 5 tahun lepas saya dapat info turunnya UFO kalau kita macam Lek ni kan betul ke Malaysia datang UFO juga selalu dekat Amerika contoh kan saya pergi ke kawasan Baling tu saya pergi ke tengah-tengah kebun getah tu maknanya daripada jalan besar tu dekat 1 jam kat saya jalan kaki pasal dia kata Kak di sinilah turunnya UFO tu kita nak tengok kesan-kesan terbakar dan sebagainya dan kesan tu memang ada sebenarnya memang ada cuma sayangnya orang kampung kat situ dia tidak ada telefon yang orang kata boleh ambil gambar lah telefon orang kata telefon biasa tu lah yang dia tak boleh nak ambil gambar tapi pada bukti-bukti yang ada kita nampak memang kesan terbakar jadi benda tu bulat maknanya bukan seorang kalau tahu tu orang kata kalau misalnya seorang yang bercakap kita agak was-was juga kan tapi bila kalau satu kampung yang bercakap satu kampung yang bercakap jadi kita pun kata okey satu kampung betul ke jadi kita pergi sampai ke tempat kejadian kan ambil gambar semua kita siasat kita interview daripada ketua kampung yang kita rasa satu sumber yang boleh dipercayai sehinggalah kepada orang yang nampak cahaya kelip-kelip tu ke apa dan cerita tu keluar di Mastika saya ingat pada tahun dalam 2017 2018 lah macam tu jadi maknanya selongkar dalam-dalam. Ya, selongkar dalam-dalam. Maknanya jejak betul-betul. Bukannya kaleng-kaleng. Bukan kerja yang mudah sebenarnya. Bukan. Dia bukan yang duduk kat bawah, Imah. Akak Jamila kita terus naik ke atas cari tribunian tu. Betul. Sebab yalah, Man. Orang kata benda-benda macam ni kena kita sendiri faham, kita sendiri tahu, kita sendiri rasa. Bila kalau misalnya bukan kita yang rasa, kita tak dapatnya nak buat cerita. Tak dapatnya nak orang kata nak olah cerita tu jadi menarik, jadi sedap. Betul. Akak ada tak kejadian yang mistik yang dia nak sampai saya cerita satu pengalaman saya lah. Dia baru sampai kejap agak ada seorang dia tegur Nurul Amirah Arifin katanya Makcik Dan. Mira ya anak saudara saya tu. Dia pun peminat Mastika Iris No dan juga Zulaika Arifin. Jeram tengkek kata Zulaika Arifin ni Kak. Dia orang respon kita punya Facebook hari ni. Okey Kak silakan. Okey, saya nak cerita satu pengalaman saya di Gunung Ledang sendiri. Saya banyak daki gunung, Gunung Tahan, Gunung Ledang, Gunung Datuk. Tapi saya rasa Gunung Ledang ni antara yang saya rasa memang banyak misteri lah. So pengalaman saya sendiri waktu saya dah sampai ke kawasan tengah gunung tu, kita nak naik Gunung Ledang ni bukan boleh dalam masa sehari sebenarnya. Memang. Kita ambil masa 2 hari. Satu hari pertama, ketiga tu kita dah landing kat tengah-tengah gunung tu lah. Hari kedua tu baru kita naik sampai ke puncak. Jadi masa landing ke tengah gunung tu ada satu kolam puteri namanya masa tu.
Jadi pukul 5 kita mandilah. Tak ada apalah pasal hutan kan biasanya cepat gelap. Yalah, pukul 6 tu dah gelap dah. Jadi pukul 5 tu kita mandi. Sedang saya mandi bersama kawan-kawan saya lebih kurang macam tu. Tiba-tiba saya nampak betul-betul depan mata saya ni 7 jenis bunga lalu. Siap dengan 5 purut. Aduh. Sebenarnya saya telah difahamkan oleh pihak ranger bahawa hanya grup saya yang ada kat atas tu. Alamak. Pasal bukan semua orang boleh naik. Aduh. Kita naik pada sagil masa tu. Okay. So memang grup kami je dalam tu. Jadi saya pun jadi saya pun sedikit mana pula datang. Saya pun tertanya, saya nampak je lalu, saya cakap okey, saya cakap dengan geng-geng saya, jom naik. Takkan sebut. Kan, tak payah sebut apa-apa, jom naik. Jadi malam tu pula nak dijadikan cerita, saya memang ada satu pantang kita masuk hutan ni. Sebenarnya kita tak boleh menyuluh ke atas. Jangan menyuluh ke atas. Itu memang pantang dalam hutan. Tetapi ada anak-anak muda yang agak nakal lah dalam grup saya ni. Pukul 2 pagi saya ingatlah dia menyuluh ke atas. Dia bawa lampu, dia nyuluh, dia gelak-gelak. Lepas tu dia jadi patung cendana. Jadi patung cendana. Saya pun takkan tanya masa tu pasal kita tak nak jadi orang kata histeria. Dia selalu jadi satu ni, dia akan berjangkit-jangkit. Betul-betul. Jadi patung cendana, kita kebetulan memang kita bawa ustaz lah masa tu. Ustaz pulihkan dia. Cuma lepas balik KL saya tanya dia sendiri, apa yang awak nampak masa awak suluh kat bahagian atas tu? Dia cakap saya nampak kepala saja bergantungan. Kepala saja bergantungan. Jadi ini antara pengalaman yang berlaku di depan mata saya sendirilah. Kalau orang kata macam tak adalah dunia ni tak ada mistik, pada saya tak. Sebab tu orang kata kadang-kadang pantang orang tua kena ikut. Ya. Sebenarnya masuk hutan ataupun kita pergi mana-mana yang bukan tempat kita, kita kena ada adab. Betul. Kita kena ada adab, kita kena ada hormat pada kawasan tu sendirilah. Kita lah. Betul, kan. Betul. Sedikit komen akak tentang kawan-kawan kita yang buat live FB, buat streaming cari hantu ni. Macam mana akak komen sikit? Pandangan akak, pendapat akak lah. Macam mana? Saya sendiri pernah tengok kan? Yang selalu buat menjejaki entiti. Macam-macam. Saya sebenarnya dalam hal ni saya okey, bagus sebenarnya. Tetapi pada saya lah, saya sendiri, saya punya prinsip walaupun saya terlibat dalam orang kata dunia penulisan misteri mistik ni. Saya tak suka mencari benda-benda halus ni. Betul. Saya kenapa tak kita suka. Nak kacau? Kenapa kita nak kacau hidup orang kan? Kita pun tak suka hidup kita diganggu. Ya kan. Banyak lagi ilmu yang kita boleh belajar lah. Pada saya ini pendapat peribadi saya lah kata dalam hal ni kan. Mungkin ada agenda aku cari rating ke, cari like ke. Mungkin lah. Kadang-kadang kita yes, betul kan. Tapi yelah macam akak sendiri kan, akak buat maknanya akak olah cerita tu daripada individu sendiri, pada orang sendiri, maksudnya yang akan berkongsi dengan akak kan. Jadi bukannya maknanya akak pergi mencari benda yang orang kata akak yang nak menggamit benda tu. Tidak. Tapi ini adalah kira orang kata daripada cerita yang kisah orang kata macam tu lah. Saya cakap macam orang Mastika ni satu nama yang contoh saya bagi Mastika ni kan satu nama yang besar sebenarnya dalam dunia penerbitan sebenarnya. Kita dah 75 tahun kan. Betul. So pembaca sentiasa ada dan pemberi maklumat pun sentiasa ada. Cuma nak ditapis tu. Contoh kalau saya nak pergi Kedah contohnya, saya memastikan kurang-kurangnya saya dapat 15 bahan baru saya boleh pergi. Bukan dapat satu bahan pergi jalan jauh dengan kos-kos belanja nak beli 4 malam rugi sebenarnya. Tapi banyaklah kita dapat. Selain pada kisah-kisah misteri, saya juga buat macam kisah-kisah masyarakat jugalah kan. Cerita masyarakat ya. Kisah-kisah masyarakat apa semualah. Dan misteri ni sebenarnya bukan je pada hantu pada saya sebenarnya. Banyak. Contohnya banyak. Macam saya pernah interview satu mangsa kemalangan di Bukit Merah. Yang mana anaknya meninggal dunia kan. Ini pun cerita misteri juga pada saya lah, misteri dan pengajaran kan. Dia balik pada Bukit Merah tu, saya ingat waktu asal lah dalam pukul 5 petang. Kalau ikut 5 petang tak ada apalah, cuaca pun cerah, kita cantik siang semua. Siang lagi. Dia nak balik on the way ke Melaka selepas orang kata bercuti lah dengan anak-anak, ada 2 orang. Baik. Jadi selepas melepasi orang kata Bukit Merah tu, kereta yang dipandu ni tiba-tiba jam. Maknanya dia punya steering ni dia mati sendiri. Macam tiba-tiba terlock, macam terkunci terlock sendiri. Dan dia bawa kereta ni betul-betul menjunam ke dalam satu tasik terbiar. Di tepi highway tu.
kita ingat tak ada apa lagi lah. Tak ada nampak lah lagi misterinya semua. So bila panggil ambulans pun, bomba datang semua keluarkan keluarga ni tadi. Baik. Pemandu ambulans yang bawa anak ni tadi, ada seorang anak dia yang lemas lah. Baik. Dia cakap, bang, abang kena dekat Tasik tu ke? Masa saya interview bapak ni tadi. Dia kata, ya. Oh, okey bang, minta maaf lah. Padahal anak ada lagi ni. Orang kata apa, masih ada lagi lah. Tapi betul, pasal dia dalam setahun akan berlaku 5-6 kali kejadian di tempat yang sama. Ya, di tempat yang sama. Dan saya pelik, bila bapak ni bagi gambar, dia ambil gambar lah masa towing diorang angkat kereta tu daripada Tasik tu kan. Baik. Kereta tu kereta kosong sebenarnya. Kosong. Tetapi bila dia ambil gambar, di dalam kereta itu kita dapati ada gambar seorang bapa dan 2 orang anak. Alamak. Dan gambar tu saya keluarkan Misteri, dalam Mastika sebenarnya cerita ya. tu. Untuk pembaca faham bahawa siapakah lelaki dan 2 orang anak ni tadi. Jadi ada orang kata penunggunya. Ya, maknanya ada penunggu dan saya faham bahawa itulah antara cerita-cerita yang saya kata saya boleh kongsi lah live depan mata saya dan saya masuk dalam Mastika pasal kadang-kadang ada pembaca bertanya, dia kata, Kak Jem, dia cakap contoh kan. Majalah Mastika ni betul ke? Minggu Wanita ni betul ke yang akak tulis ni? Ini yang saya tulis lah. Ya. Saya cakap, betul lah. Pasal kalau tak, kenapa saya nak keluarkan gambar betul-betul gambar hidup? Contohnya lah. Kan? Gambar ini, Sipolan ni saya interview. Contohnya gambar kereta dia macam mana kita keluarkan pada lokasi kejadian dan sebagainya. Tak ada menipu. Memang cerita ni, orang kata kebanyak misteri ni memang kisahnya kisah benar. Cuma ialah kita kena fahamlah bahawa dunia ni bukan kita yang manusia kasar je duduk kan. Ada makhluk lain lah. Ini antara contoh lah orang kata. Jadi boleh tak Kak kongsikan dengan pendengar-pendengar kita di luar sana, mungkin apa pengalaman orang kata kepada ni pendengar-pendengar kita ni yang nak menulis cerita begini, apa yang perlu mereka lakukan? Bimbing sikit, ada yang berminat. Dr. Nurima sebenarnya berminat. Tapi saya satu pun tak ada, Kak. Tapi sebenarnya dia minat membaca tu aja. Dia mengisi waktu saya ketika itu, Kak, ya. Ketika itu tidak ada macam sekarang lah telefon. Betul. Waktu itu senggang waktu, orang kata majalah Mastika. Banyak lagi lah yang saya tengok memang Lepas tu menarik. lagi satu lagi dia menakut ke kawan. Dia dah baca, lepas tu dia kongsi pula dengan kita. Betulnya dengan Volkswagen kuning dengan macam-macam. Sebenarnya kita tengok daripada dulu lagi lah 80-an selain pada Mastika kita juga ada majalah-majalah misteri yang lain lah. Contoh Wariasari sebenarnya. Wariasari kan. Dan ada macam contohnya Siri bercakap dengan jin. Itu dia. Itu semua yang lama-lama. Ya, yang legend. sebenarnya dia punya edaran ni berjuta-juta sebenarnya. So pada saya, untuk siapa yang ingin berkecimpung dalam dunia penulisan misteri ni, saya fokus kepada misteri, mistik dan misteri ni. Pertama yang penting adalah minat. Ya. Nombor 2, mesti ada kemahiran menulis. Susun ayat. Pasal kalau kita ada minat tapi kita tak boleh nak menulis, pasal menulis ni adalah kita mencuri hati pembaca. Dengan susunan ayat kita. Nak menghidupkan tu, nak menarik minat tu. Kalau macam Juruhebah, dia lain sikit skop dia. Ada suara yang lunak ke apa kan. Tapi penulis ni, dia cara kita nak menghidangkan kita punya bahan kita tu, kena cukup dia punya ramuan. Rancah dia. Kalau macam menulis misteri tu dengan seramnya, dengan suspennya kan. Sama ada Sipolan ni betul-betul jumpa hantu ke tidak, dengan gambar-gambar ilustrasi yang menarik kan. Semua orang boleh menulis, tetapi untuk sampai ke peringkat kita dapat mencuri hati pembaca tu, itu adalah sukar sebenarnya. Dan itu memerlukan pengalaman. Tapi sebab kadang-kadang kalau kita tengokkan hasil penulisan yang kita baca tu kan, sebab apa kalau contoh majalah Mastika, kenapa sampai ke hari ini pun masih tertanya-tanya mana pergi majalah tu, yang macam anak-anak saya, generasi yang muda-muda ni, pergi ke orang kata yang jualan untuk buku-buku yang lama tu, dia akan cari majalah Mastika. Dia akan baca yang tu. Jadi sebab orang kata olahan ayat tu, sebab macam contoh kan, penghidupan dalam cerita tu menyebabkan kita dalam tu. Bukannya orang lain, bukannya penulis, tapi kita yang kat dalam tu. Seolah-olah berada di situ. Mastika sebenarnya specialnya Mastika ni, istimewanya majalah Mastika. Saya ni dah melangkaui editor saya sebenarnya, tapi tak apalah. Saya sendiri sebagai penulis orang kata penulis luar untuk Mastika lah kan. Saya orang kata
setiap kali saya hantar bahan sebenarnya bukan terus diterima oleh editor saya. Dia kena tapis dulu. Dia akan ditapis, dipotong sana, dipotong sini, dia edit sana, dia edit sini. Tapis bukan sekali berkali-kali sehingga bila keluar dekat majalah tu kita cakap okey. Maknanya daripada bahan kita rasa kita dah rasa okey, tetapi oleh kerana kita ada satu orang kata apa satu kita ada guideline lah kat situ kan. Jadi panduan Mastika dia ada KPI dia. Ya, Mastika ni dia punya gaya penulisan dia santai dan dia di luar orang kata apa sangat menarik hati pembaca lah pada saya. Pasal kita nak mempersembahkan tu cerita-cerita masyarakat, cerita-cerita misteri. Betul tak? Yang tak boleh sama dengan majalah lain. Ini saya cerita pasal Mastika je lah kan. Ataupun kalau skop penulisan misteri tu sendirilah orang kata kan. Baik. Kita tak boleh cerita secara data. Pasal kita nak macam menghasilkan filem lah. Jangan pandang belakang tu kan. Contohnya kan dengan dia punya Sound muzik dia, effect sound effect dia dengan pelakon dia punya orang kata apa mimik muka dan sebagainya. Pembawakan dia semua. Itu filem tapi kita nak masukkan dalam bidang penulisan ni itu saya cakap tu. Sebab bila macam contoh kan dulu masa sekolah dulu saya baca Mastika ni kan. Bila baca Mastika ni kita rasa macam sampai terbawa-bawa dalam mimpi pun boleh. Kita rasa macam seram sekeliling kita. Sebab itulah saya kata nak menghidupkan cerita penulisan ni bukan sesuatu yang mudah. Benda yang kita nampak, yang hidup, yang kita nampak lakonan lain. Yang tu kita okey, kita boleh rasa juga tapi tak berbeza dengan yang ni, kita yang duduk dalam tu. Macam contohnya macam novel sendiri pun kalau kita baca, kita di dalam itu. Macam Mastika ni kita dalam tu. Akak Jam banyak novel. Itulah saya cakap sampai boleh demam. Itulah pada awal saya nyatakan bahawa untuk menjadi seorang penulis yang baik ni kita tak boleh duduk di dalam tempurung, kita kena keluar. Kita kena keluar, kita kena menghayati apa bahan yang kita bawa tu. So setakat cerita dia orang kata pocong lompat-lompat kak, tak ada, itu semua orang boleh bercakap tentang pocong lompat-lompat. Tetapi bagaimanakah muka pocong, ini saya bagi contoh lah ya. Macam manakah muka pocong tu kan? Kalau orang kata pocong tu ada mata, ada hidung, kadang-kadang salah sebenarnya kan? Dia tak ada, dia kosong sebenarnya. Dia tanah selut yang berwarna hitam contohnya. Jadi benda-benda tu kadang kita terpaksa tapis, kadang-kadang kita terpaksa pula berjumpa dengan contohlah ustaz-ustaz kan, Tok Bomoh, pawang-pawang besar kena kan. Kental hati. Saya pernah berjumpa dengan seorang dukun bidan besar lah dekat Kelantan. Bidan ni memang bidan tua lah orang kata, umur pun dah dekat-dekat 80. Dia cakap dengan saya, awak boleh interview saya. Dia cakap tapi datang pukul 1 pagi. Saya cakap Allah. Syarat dia adalah pukul 1 pagi. Semangat. Saya ambil masa jugalah saya nak menyatakan ya atau tidak 1 pagi tu dalam keadaan kampung tu adalah kampung yang terletak di hulu. Mana dia hujung-hujung lah ni. Pengalaman tu Pengalaman fotografer saya masa tu perempuan. Fotografer perempuan. Cuma ambil masa. Tapi saya fikir macam ni. Kadang-kadang untuk mendapatkan satu bahan yang menarik. Inilah antara rintangan-rintangan ujian yang terpaksa saya lalui lah. Dan saya pergi 1 pagi tu. Saya pergi 1 pagi. Memang saya baca orang kata surah ikhlas je lah orang kata kan. Kadang-kadang kita fikir niat kita baik. Betul. Kita tak ada nak apa-apa kan. Betul. Bukan nak mengacau. Kita tak ada kacau. Kita cuma nak contoh ilmu-ilmu yang dia ada lah. Contohnya kan. Apa yang dia pernah pengalaman dia. Tapi dia minta pukul 1 pagi. Jadi maknanya bukan untuk jadi seorang penulis ni orang kata satu benda yang mudah. Itu saya cakap tu. Kan maknanya banyak rintangan, halangan kan sebelum sampai kepada pembaca. Pembaca dia baca dia, alamak suspensnya. Kita pembaca ni kan akan bacakan suspens dia kat dalam ni. Tapi sebenarnya pengalaman yang penulis tu sendiri penulis alami tu payah nak cakap lah benda tu kan. Benar tak terbawa masuk dalam mimpi? Nak tahu. Setakat ni lah pasal nawaitu saya dalam waktu bekerja, waktu menulis ni saya nawaitu saya kerjakan Allah Ta'ala sajalah. Saya untuk menghidang kepada masyarakat luar sana tentang cerita-cerita yang di luar kotak pemikiran lah, itu je kan. Jadi setakat ni alhamdulillah lah saya pernah ada lah pengalaman saya lah, ada lah sampai bawa balik tu ada. Contohnya macam ngikut macam ni cerita dia. Ini pengalaman saya sendirilah. Jadi kami balik dekat pukul 12 malam. Masa tu kita daripada daripada Kedah, kita interview satu bomoh.
pawang besar lah. Abang ni keistimewaan dia, kan saya ceritakan macam pelik juga. Dia pandai tarik duit. Alamak. Dia pandai tarik duit abang ni. Dia daripada Kulim Kedah lah. So kita cerita pasal tarik duit lah. Masa tu macam mana dia tarik duit lah, apa berbang. So kita balik. Saya ingat lagi selepas pada tol Juru, kawan saya yang bawa kereta ni, dia tiba-tiba diam. Alamak. Dia bawa kereta. Dia tiba-tiba, kami bertiga dalam tu semua perempuan. Dia tiba-tiba diam. Mesti mula berborak-borak. Borak-borak tiba-tiba tiba-tiba diam je. Jadi saya pun tanya, awak ni kenapa diam je ni kan? Dia kata, boleh tak saya bawa laju dan saya langgar divider? Saya cakap, janganlah macam ni. Boleh pula macam tu. Saya dah rasa lain macam dah. Alamak, dia nak langgar divider pula, saya cakap. Masa tu nak sampai ke Ipoh. Alamak. Dia nak langgar divider, dia cakap. Jadi, saya cakap, alamak. Saya cakap, apa pula yang bawa dia ni kan? Dia dah masuk. Jadi, kita kena ada petua. Dan nak jadi penulis ni, dunia misteri ni, bukan jadi penulis macam nak tu. Kita kena ada ilmu. Kita kena ada ilmu. Kita kena ada backup dalam diri. Jadi saya singgah di sebuah pam minyak. Okey. Saya beli rokok. Nampak pelik kan? Beli rokok, okey. Saya beli rokok, saya beli lighter sekali. Beli rokok, beli lighter. Apa yang saya lakukan adalah hidupkan rokok tu. Bagi asap dia keluar dan letak di tepi jalan. Okey. Saya cakap macam ni. Kau makanlah asap ni. Asap dan aku nak balik. Tolong jangan kacau. Makanan dia. Nampak macam kelakar dia punya petua tu. Tapi pernah diajar oleh, adalah berapa orang kata tok-tok dukun ke apa yang pernah saya interview. Jadi saya cuba petua tu pada sahabat saya ni. Dan kemudian kami jalan balik lah. So dia cakap, kat mana ni? Saya kata dah sampai Ipoh. Ya ke dah sampai Ipoh, dia cakap kan. Maknanya memang dia tak sedar. Jadi saya cakap tadi, kenapa ni? Dia kata dia tak sedar. Padahal dia memandu tu. Memandu bukan orang kata apa 110, 120 dia bawa masa tu kan. Saya kata ya Allah, panjang umur saya lagi lah untuk saya jumpa dengan keluarga saya balik lah. Itu antara pengalaman tu. Saya cakap antara benda-benda ni kadang-kadang bukan satu benda yang mudah lah berkecimpung dalam dunia-dunia misteri mistik ni. Tapi maknanya kita kena ada backup macam tadi lah. Contohnya kena adalah sikit dia kata petua-petua yang mudah-mudah je orang kata kan. Ni Kak Jem, kita ada kawan-kawan ataupun makcik saya hebat kata Zulaika Arifin, Farha Aziz dan Azmiri katanya. Kak Jem dan Mastika memang terbaik. Terima kasih Asyik FM katanya. Terima kasih. Kak Jem pun ada peminat ramai. Nampak tu, my favourite makcik Farha Aziz kata my favourite makcik. Terima kasih. Terima kasih. Tengok live sekarang ni. Terima kasih. Okey Mah. Jadi itulah orang kata kan. Sila. Bukan setakat orang kata ada ilmu, bukan setakatnya orang kata perlu tahu untuk perlu untuk mengolah kan. Tapi juga kalau kita tengok kan ikhlas. Ikhlas dalam menyampaikan tu, ikhlas dalam berkongsi tu kan. Yang menyebabkan orang nak jentik hati pembaca bukan mudah Kak. Bukan mudah sebenarnya. Betul. Kalau katakan di contohlah di Mingguan Wanita sendiri, saya cerita tentang Mingguan Wanita di mana ruangan mistik dia. Mingguan Wanita pernah mencecah sehingga dia majalah ni seminggu sekali. Betul. Dululah seminggu sekali, kemudian 2 minggu sekali kan. Kita pernah pembaca dia pernah mencecah sampai 250,000 seminggu. Kan seminggu. Jadi sebulan saya kena buat cerita misteri tu kadang-kadang sampai 4 misteri. 4 cerita misteri. So bayangkan huru-hara lah nak mencari cerita-cerita misteri ni. Pasal saya bukan orang yang boleh buat cerita orang kata main bantai buat je. Ya betul kita dan kadang-kadang ada kat pembaca yang telefon, pembaca yang dapatkan nombor saya tanya, Puan, dia kata macam mana kalau saya macam ni masalah Puan boleh kenalkan saya dengan ustaz ni ke pawang ni ke bomoh. Ada juga yang macam tu, respon-respon macam tu saya dapat lah. Tapi mana-mana yang insyaAllah saya boleh bantu, saya bantu sebenarnya kan. Pasal kita dah ronda tu Malaysia. So kita kenal ramai lah ustaz-ustaz ke pawang bomoh tu kan. Tapi tengok pada penyakit juga sebenarnya. Bukan semua penyakit boleh diubat dengan pawang tok bomoh ni. Ya betul. Ni ada peminat nak tanya ni Kak Jem. Kata Muhammad Zulkhairi Roslan katanya terbaik selalu kali ni, mohon Kak Jem kod darah setiap minggu lah Kak. Dah ada peminat dah ya Allah. Habis permintaan tu.
Itu terpulang kepada penerbit Pengguna kita saya. lah kan. Anda kata penerbit kata on tu, insyaAllah. Itu dia. Sebab mesti orang nak tahu kan, orang nak tahu kan, sebab yelah macam Kak Jem sendiri kan, pengalaman kira satu Malaysia dah round kan, dan macam-macam orang kata pengalaman pahit manis semua yang Kak Jem pernah rasa kan. Betul. Dalam saya nak tanya satu lagi. Dalam masa Kak Jen sendiri kan mengolah. Dalam mengolah penulisan ni, pernah tak ada sesuatu yang orang kata Tiba-tiba terjadi misteri kat situ. Yelah. Ya. Sebab cerita tu memang Kena cerita curi misteri. dekat pen. Cerita tu memang cerita misteri. Kena Tapi sorok pen tiba-tiba dia. masa akak sendiri sebagai penulis yang mengolah tu, tiba-tiba akak sendiri yang terjentik, yang terusik dulu ni. Tiba-tiba berhenti ke Ada juga berlaku. Saya ketika saya menulis satu kisah, saya ingat lagi tentang kuari tinggal. Kuari tinggal tu yang mana kami ambil gambar dekat dinding kuari tu. Kuari ni terlalu dalam sehingga kita boleh cakap kalau kita nampak yang apa ni lori yang angkut pasir tu, dia sebesar kotak mancis. Punya dalam kuari ni. Di sebuah lokasi di Pulau Pinang lah. Saya tak nak cakap lah lokasi tu. Jadi informer ni cakap begini. Dia kata cuba akak shoot gambar dekat dinding kuari tu, kita akan nampak 7 wajah. 7 wajah puteri. Kalau kita pandang dengan mata kasar tak nampak. Kita kena ambil gambar, shoot, and then kita tengok kat telefon kita. Memang 7 muka lah kita nampak 7 wajah puteri kat situ. Tajam je kat mata tu. Dan ketika balik, dan ketika menulis cerita ni, saya memandang-mandang lah telefon saya tu pasal nak feel. Sambil-sambil pandanglah 7 wajah puteri pasal nak feel menulis tu datang kan. Tapi apa yang berlaku adalah ketika itu saya dengar bunyi kucing gaduh. Mula-mula kita ingat tak ada apalah. Tapi besoknya saya ingat dekat-dekat 2 ekor 3 ekor kucing saya mati. Saya tak tahu sebab. Itu bukan bergaduh lagi, bukan tu bergaduh. perang tu. Tapi kalau nak cakap ada kena-mengena tu wallahu alam, tapi takkanlah satu malam sampai 3 ekor kucing mati. Jadi saya ada tanyalah satu ustaz tu, ustaz macam mana ni ustaz kan, macam lain macam je perasaan saya dengan kuari ni. Dia kata delete gambar tu. Dia suruh jangan simpan, delete gambar tu. So padam So padam. Jadi saya last gambar tu ada dalam Mastika. Lepas orang kata apa, editor luluskan cerita saya tu semua, gambar tu saya delete. Maknanya akak sempat jugalah kongsikan. Saya sempat masukkan dalam majalah je lah. Maknanya dalam telefon saya sendiri, maknanya telefon tu ustaz kata kan awak bawa ke sana ke sini gambar tu. Dia mengikut. Itu wallahu alam bisawab. Saya tak boleh nak cakap lah betul ke tidak, tapi nak percaya pun takkanlah kucing saya boleh mati dalam 3 ekor dalam masa semalam. Memang bunyi bising masa macam bergaduh. Masa tengah buat penulisan tu. Masa saya buat penulisan tu. Beremang boleh orang besar. Dia dah ramai peminat minta setiap minggu ni tekan tuan penerbit lah. Okey, baik Imam. Itu kena bincang dengan penerbit lah. Rasanya cukup dulu cerita kita untuk hari ini. Ada yang tak sign tak? Nak sign. Dan mungkin kita ni kan kalau ada peluang kesempatan lagi untuk kita bersama lagi bercerita tentang cerita-cerita macam ni sebenarnya ramai yang peminat dia. Bukannya setakat ni kan, kalau dah tentu orang minta majalah, masih lagi orang nak lagi Mastika orang masih bertanya apatah lagi lagi. tuan dia punya cerita yang terang-terang yang hadir datang. Yang kita pula yang banyak cakap. Okey Imam. Terima kasih pada Puan Jamila kerana sudi berkongsi. Nama popular dia Kak J. Dah kantoi dah. Sudi bersama dengan kita pada pagi ni, meluangkan masa bersama dengan kita pada pagi ni. Jadi terima kasih banyak-banyak kerana sudi hadir berkongsi perkongsian ini. Jadi sebenarnya kalau kita tengok di laman Facebook kita pun ramai yang tertarik, menarik. Yang minat. Dan nak lagi tu. Dia. Jadi mungkin di lain ada masa kata tak puas dengar. Sebenarnya kisah misteri ni banyak. Saya sendiri dekat hampir 12 tahun lah dengan dunia misteri. Itu yang secara penulisan, yang di sebalik tu lain lagi. Contohnya kan, yang sendiri punya personal tu banyak lagi. Memang ramai peminat misteri ni lah pada saya lah kan. Tapi tu terpulang pada tuan penerbit kita lah macam mana kan. Dia kata we want more. Terima kasih. Kak Jen, terima kasih. Kak Jen, kita lagi insyaAllah. Tak apa, Kak Jen pun tak jauh, dekat je. Mana lah kau. Boleh belanja buka puasa ni. Bazaria dah. Mungkin boleh lagi kita bersama dengan Kak Jem lagi di masa akan datang. Terima kasih banyak pada Asia FM yang menjemput saya pada hari ini untuk kongsi pengalaman.
InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Ya, Ya, terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Seronok sebenarnya. Banyak cerita sebenarnya yang kita nak korek Tak ni. cukup. Betul, nampak tak muka saya tak cukup tu macam mana? Nak lagi. Apatah lagi pendengar, we want more. Apatah lagi pendengar kat luar sana kan. Sedangkan saya sendiri pun, nak lagi. Okey, Ubah. Okey. Kak, terima kasih Kak. Okey, terima kasih Kak. Terima Semua kasih. kemujayaan. Alright. Semoga terus